Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 24 Oktober 2022 kita baca sebuah buku, tajuk dia Hakaza Ashu Ma'al Quran. Hakaza Ashu Ma'al Quran, demikianlah mereka itu hidup bersama Al-Quran. InsyaAllah ayat yang kita akan bincangkan dalam kisah ini iaitulah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 163, 164. Suratul A'raf 163, 164. Mari kita baca ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Kisah ni ada cerita. Sebelum kita pergi pada cerita, para pelajar, kita tengok apakah kisah yang kita nak kait dengan ayat yang mulia ini, ayat yang kita baca ini. Tanda ni pelajar-pelajar, kisah ini dia panggil kisah contoh bagaimana sahabat Nabi radhiyallahu anhum apabila mereka baca Quran. Ini contoh sahabat Nabi yang kita nak contoh di sini, iaitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Ikrimah rahimahullahu ta'ala qal. Ikrimah kata, ji'tu bin Abbasin yauman. Suatu hari aku pergi ziarah Ibnu Abbas. Pergi ziarah siapa? Ziarah Ibnu Abbas. Wa huwa yabki, dia sedang menangis. Allahu Akbar. Sahabat Nabi bila baca Quran menangis. Wa idzal mushaf fi hijrihi, aku tengok Quran di atas riba dia. Mushaf. Ada Quran di atas riba dia. Fa'azamtu an adnu minhu. Aku rasa susah. Sampai hati aku nak duduk dekat dengan dia. Tengok dia sedang menangis yang nangis ngoti lah panggil, teresak-esak menangis. Jadi aku tak sampai hati nak pergi dekat dia.
aku pun summa lam azal ala zalik. Aku duk tunggu, takut dia reda sikit dia punya tangisan, tunggu nampak macam tak bergerak. Taqaddam tu. Aku pergi juga dekat dia. Mana nak tunggu tu lama sangat. Faqultu, saya pun tanya dia, ma yabkika ya Ibn Abbas? Ibn Abbas, anak pak saudara Nabi, sepupu Nabi, ulama besar, kenapa menangis? Ada apa yang saya boleh kongsikan tangisan ini? Boleh tak saya kongsi juga? Ja'alanillahu fidak. Itu bahasa orang Arab ni. Ja'alanillahu fidak. Allah Ta'ala jadikan aku ni sebagai tebusan. Itu uslub Arab. Faqala haula'il warakat. Mu nak tahu sebab aku menangis? Tengok tu lembaran Quran yang aku sedang baca ni sini. Apa dia baca? Ni. Ayat yang dia bacanya, ayat yang kita baca tadi. Ayatnya tentang Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala cerita was'alhum anil qaryah. Tengok. Mu tanya mereka, bertanya kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang penduduk bandar yang letaknya di tepi laut. Dengar cerita Bani Israel ni, penduduk bandar dia tepi laut. Orang panggil pinggir bandar, dekat pantai. Semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu, di hari Sabtu dia tidak dibenarkan tangkap ikan. Hari lain ikan mari. Ni. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu, ikan-ikan yang menjadi cubaan mereka, Allah Ta'ala nak uji mereka dengan ikan yang kelihatan timbul di muka air. Hari Sabtu dia tak boleh tangkap ikan. Hari Sabtu nari ikan orang panggil duduk lepak tepi pantai. Ikan naik, relax di pantai. Nak ambil tak boleh, haram. Jelas? Itu ujian. Allah uji kepada mereka, mu jangan ambil ikan. Sedang pada hari lain, ikan tak timbul. Tak mari pula ikan ni pada mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, kazalika nabluhum bima kanu yafsukun. Demikianlah kami coba, kami uji mereka dengan apa yang mereka tu tak baik. Jadi Ibnu Abbas kata ayat Quran ini telah menceritakan kepada kita tentang apa? Tentang Ashabus Sabt. Mereka langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Bila dia langgar perintah, apa jadi dengan mereka ni? Apa jadi dengan mereka ni? Tengok ayat yang berikutnya. Wa iz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban syadida. Dan ingatlah ketika golongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka? Jadi ada di kalangan orang-orang baik di kalangan mereka ini larang, jangan buat, jangan ambil. Allah tak larang jangan ambil. Dia tak ambil tapi dia buat helah. Macam mana helah? Hari Jumaat dia gali lubang. Hari Sabtu ikan pun masuk dalam lubang dia tu. Relax. Dia tak buat apa, dia tak ambil, cerdik. Konon-konon dia cerdik sangat. Petang Sabtu ikan nak keluar balik ke laut, pop dia tutup lorong. Dia tutup jalan. Jadi ikan duduk situ. Ikan duduk dalam lubang tu. Hari Ahad dia pergi timba. Bijak tak bijak? Helah syaitan ajar, pandai ke tidak? Mu jangan ambil hari Sabtu, Tuhan larang, ambil hari Ahad. Oh, dia kata kami tak buat apa hari Sabtu. Ikan masuk dalam lubang kita. Kita tutup lubang je, bukan apa pun. Jadi ada di antara mereka yang menasihati. Ada kata, tak payah nasihat. Tak payah nasihat. Biarkan mereka je. Allah akan binasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat berat.
qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Orang yang beri nasihat itu menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri. Aku nasihat ni supaya aku lepas diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. Jadi tujuan aku nasihat ni supaya supaya kita lepas tanggungjawab. Apa maksud ayat ni para pelajar sekalian? Artinya kalau kita tengok benda yang tidak baik, benda yang tak baik orang buat, mesti kita kena larang, mesti kita kena tegur. Kalau kita tegur, insya-Allah kita selamat. Tapi kalau tak tegur, apa jadi kalau tak tegur? Sekalinya kita lah kena lanyaknya. Sebab apa awak tak tegur, awak tahu. Kamu tahu kenapa kamu tak tegur? Dia kata kami tegur ni untuk menyelamatkan kita dan supaya orang yang ditegur itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, supaya mereka tidak langgar perintah Allah Azza wa Jalla. Tapi apa boleh buat? Mereka buat juga. Orang yang bersekongkol dengan mereka, tengok ayat yang seterusnya, ayat 65. Baca satu ayat lagi. Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Maka ketika mereka melupakan, tidak hiraukan apa yang telah diperingatkan kepada mereka, orang-orang ahli maksiat ni kita larang tak dengar belaka. Kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu, dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat disebabkan mereka berlaku fasik dan derhaka. Na'udzubillah. Jadi ayat ini mengajar kepada kita beberapa perkara. Tanda belajar ayat tadabbur kita, ayat 163 sehingga 165. Kita balik kepada cerita Ibnu Abbas. Kita bukan nak tafsir hari ini, kita nak cerita. Maka bila Ibnu Abbas cerita kepada Ikrimah, aku menangis ni kerana ni ayat yang sedang aku baca ni, cerita Ashabus Sab. Ada di kalangan mereka yang larang, ada yang kata tak payah larang, relax bro. Oh, sedap bahasa sekarang. Apa sibuk-sibuk orang nak buat maksiat, awak punya kubur masing-masing. Sekarang ni orang hok gedebel ni, orang cerdik-cerdik cakap macam tu. Tak. Ustaz apa sibuk you? Kubur masing-masing. Kubur masing-masing pun. Dia ingat aku masuk dalam kubur dia relax, kita relax. Cakap. Maka bila dia ingat ke cerita ni, Ibnu Abbas baca ayat tadi, falamma nasu ma dzukkiru bihi. Apabila mereka melupakan, tidak menghiraukan apa yang dinasihatkan, apa jadi? Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun ulas balik ayat ini. Dia kata apa? Fa'aral ladzina nahaw qad najaw. Orang yang melarang perbuatan mungkar, maksiat, puak-puak tu semuanya selamat. Orang yang melarang semuanya selamat. Wala aral akharina zukiru. Orang yang tak melarang Allah tak sebut pun boleh jadi binasa sekali dengan geng-geng Ashabus Sabti yang langgar SOP tangkap ikan pada hari Sabtu. Wa nahnu, ni kata Ibnu Abbas, bukan kata Abu Anas. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa nahnu nara asya nunkiruha wa la naqulu fiha. Kita dah tengok banyak benda-benda kepincangan dalam masyarakat, kita diam, kita tidak nasihat. Menangis Ibnu Abbas kerana bimbang takut umat ini dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ibnu Abbas menangis kerana apa? Kerana bimbang takut umat ini dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Qultu, kata Ikrimah jawab balik, ja'alanillahu fidak. Kalau kita bercakap dengan tutup guru kita, cakap dengan orang alim-alim besar, bila dia sedang kita kata ja'alanillahu fidaka, Allah Ta'ala jadi aku ni tebusan. Jangan sedih Ibnu Abbas, kita
Ala tara annahum qad karihu ma hum alai. Bukankah ayat-ayat Quran ini sebut mereka juga benci perbuatan jahat ashabus sabti itu? Wa qalafuhum, mereka juga telah pun mengingkari perbuatan itu. Sebab tu dia kata lima ta'izuna, kenapa kamu pergi nasihat tu, mereka tak dengar pun. Jadi Ibnu Abbas kata dia tahu, dia tegur tapi tidak melarang dengan sepatutnya. Mana kita ni kalau kita ada kuasa, kita kena larang mengikut kekuasaan yang kita ada. Kalau tak ada kuasa, kita beri nasihat, teguran. Tapi kalau kita sekadar kata, jangan buat tu, tak baik tu, lepas tu kita relax, senyap, ya, buat tak tahu, itu sangat berbahaya. Sebab apa sangat berbahaya? Sebab bila bala mari, semua akan binasa. Malaikat tak mari cari. Ni rumah orang tak ada apa-apa ni. Biasanya orang-orang yang baik-baik ni, dia suruh keluar daripada kawasan tu. Ataupun dia duduk jauh situ, dia tak pergi ke tempat perhimpunan penangkap ikan tu. Wallahu alam. Qala fa umira li fakusitu thawbaini ghalizaini. Maka Ibn Abbas pun ambil dua helai kain yang kasar, dia bagi pada aku. Dia kata, mu ni Ikrimah bagus. Dia tengok Ibn Abbas sedih sebab dengan ayat yang dia tadabbur, Ikrimah mari join sama untuk mengambil faedah daripada apa yang telah dipahami oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik para pelajar, tamatlah cerita Ibnu Abbas. Sekarang kita pindah ke cerita lain pula. Cerita kita ni taklah banyak sangat, tapi ada cerita. Ada cerita. Ayat Quran yang kita akan baca lepas ni, kalau pelajar nak ikut-ikut, memang kena belik-belik Quran lah. Sebab ini cerita bukan tafsir surah. Ayat yang berikutnya, iaitulah ayat 5 surah Al-A'raf juga, ayat 50. Suratul A'raf lagi, ayat 50. Suratul A'raf, ayat 50 pula. Kita tukar kepada ayat 50. An Samir Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala qal, dia kata satu hari Abdullah bin Umar syariba ma'an mubarrad. Aku duduk dekat Ibn Umar. Tengok ni dia panggil ulama-ulama tadabbur, ulama yang lembut hati ni, gini cara dia baca Quran, tuan-tuan. Dia baca Quran, dia tak lalu gitu ya. Dia akan break di tempat ayat-ayat yang tertentu. Bila dia Ibn Umar minum air sejuk, lepas pada minum, fabaka, dia menangis. Fashtadda buka'uhu, tangisan yang sungguh kuat. Bukan kata teriak jebek-jebek gitu dah. Teriak, menangis dia. Siapa dia menangis? Ibn Umar menangis. Fashtadda, menangis tangisan yang sungguh-sungguh kuat. Faqila lahu, orang pun tanya, ya Ibn Umar, ma yabki, apa sebab tuan menangis? Minum air sejuk sedap menangis. Qal, kata di Ibn Umar, zakartu ayatan fi kitabillah, aku dengar satu ayat daripada Al-Quran, wahila bainahum wa bainama yashtahun. Orang duduk neraka nanti akan terhalanglah apa saja yang mereka nak, keinginan nafsu dia nak makan ke, nak minum ke, semua tak dapat. Kerana aku sekarang ni minum air sejuk dan aku dapat kesan. Ayat yang kata wahila bainahum tadi, surah Saba, surah Saba ayat 54. Fa'araftu anna ahlan nar, aku dapat kesan bahawa ahli neraka la yashtahuna syai'an syahwatuhum al-ma. Orang duduk dalam api ni, apa dia yang dia nak? Yang dia nak sangat apa? Air. Kalau boleh air sejuk. Tapi Allah kata wahila bainahum wa bainama yashtahu,
mereka terhalang daripada apa yang diingini. Air sejuk, air panas pun, air biasa pun tak dapat, apalagi air sejuk. Sedangkan Allah Ta'ala cerita tentang mereka, tengok dalam surah Al-A'raf ayat 50, Allah kata apa? وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Penduduk neraka panggil ahli syurga. Dia kena, kawan dia ahli syurga, dia kena, weh, an afidu alaina minal ma'. Ulurlah sikit air tu, panas ni weh, tolong bagi air sikit. Au mimma razaqakumullah, ataupun apa-apa saja hak Tuhan bagi rezeki pada kamu, holo kami sikit. Apa ahli syurga jawab? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah. Maaflah kawan, maaflah member, Allah Ta'ala tidak benarkan, telah haramkan kedua-duanya, air sejuk ke apa-apa rezeki yang kami ada sekarang ni diberikan kepada orang kafir. La ilaha illallah. Menangis Ibnu Umar. Kenapa dia menangis? Dia teringat bila kita minum air sejuk, kita teringat ahli neraka esok minum air sejuk tak dapat. Kita hari ni berapa kali kita menangis minum air? Kita menangis juga tak cukup air. Allah sudah. Jadi ingat para jemaah sekalian, ingat para pelajar sekalian, ilmu tadabbur ini, ilmu bila kita baca ayat, kita kaitkan dengan kehidupan, kita kaitkan dengan apa yang akan berlaku pada kita di akhirat esok, apa yang berlaku pada kita dalam kubur. Sebab itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bila pergi ziarah kubur, mereka menangis. Sebab apa? Duk mikir lagu mana, apa keadaan kita, bagaimana. Allahu Akbar. Kita mengatakan cukup sukar, cukup payah untuk kita nak menyelesaikan masalah yang berlaku apabila tibanya saat yang begitu gawat. Bila saat yang begitu gawat, saat kita memerlukan bantuan, saat kita memerlukan pertolongan. Tapi kalau kita tidak ada ibadat yang banyak, maka kita terhalanglah daripada apa yang kita nak. Tak usah kata apa para pelajar sekalian. Kita sekarang ni, nafsu kita tengah kuat makan. Tiba-tiba doktor kata awak tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Berasa macam mana? Titik air liur tengok orang makan tak? Baru tahu nikmat tu besar. Kata di para ulama dia kata apa? Orang tak tahu nikmat tu besar tak besar, illa liman iftaqadaha. Kecuali orang yang kehilangan nikmat, baru tahu. Oh, rupanya nikmat minum air pun sedap. Dengar cerita driver taksi. Orang ni orang kaya lah dia ni. Duduk di kedai kopi. Tiba-tiba mari seorang driver taksi, bukan taksi kereta, pengayuh beca. Kita main bahasa Malaysia sikit. Taksi orang Kelantan ni, beca tu dia panggil taksi. Tahu beca? Taksi lah. Mu tahu taksi? Apa taksi? Bukan kereta. Beca. Tahu beca? Yang orang katih tayar 3 tu. Nak naik orang seorang driver, pemandu. Basikal ada tempat dulu. Jadi mari pemandu beca ni, pengayuh beca ni mari berhenti di kedai tu. Air batu kosong satu. Air batu kosong. Tahu air batu kosong? Air sejuk letak ais. Itu air batu kosong. Tu yang kedai mari air batu kosong dia. Dia minum, bismillah tengok minum. Sedap air ni. Mungkin dia kata, kayu taksi ni panas tengah hari. Bukannya main lain. Orang kaya ni pun, air batu kosong. Nak air batu kosong juga dia. Jadi tuan kedai bagi air batu kosong. Mana sedap dia tak air kosong? Awak mana sedap, awak tu kereta sedap-sedap. Dia ni bagi taksi tengah panas. Kena air batu ni nikmat. Jadi kita kena ingat, bila kita minum air ni, sebagaimana Ibnu Umar minum air, dia kata apa? Wahila bainahum wa baina ma yashtahu. Mereka ahli neraka nak minum air. Sekarang ni kita sedang minum air, kita berusaha untuk jangan sampai kita ke neraka, wal iazubillah. Itulah at-tadabbur Ibnu Umar. Baik, kita pergi kepada satu lagi cerita, kisah kita ni. Kisah
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah wa radhiya anhu. Umar Abdul Aziz ni dikenali dengan nama Khamisu al-Khulafa'ir Rashidin. Dikenali dengan nama Khalifah Islam, Khalifah Rashidin yang kelima. Ya hak rasminya 4 lah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Tapi oleh kerana pemerintah Khalifah Umar Abdul Aziz ini sangat sangat hebat, maka para ulama mengatakan Umar khalifah yang kelima. Umar Abdul Aziz ini dianggap sebagai khalifah yang kelima, khalifah Rashidin yang kelima. Satu hari, tengok, dia kena belik-belik ayat ni. Ayat suratul A'raf lagi, ayat 196. Hari ni kena aktif belik ayat. Ayat suratul A'raf ayat 196, ayatnya inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallah, sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan alkitab, yakni Al-Quran, wa huwa yatawalla as-salihin, dan dialah jua yang menolong dan memelihara orang-orang yang berbuat kebaikan, orang soleh. Orang soleh, orang baik. Jadi Umar bin Aziz dia menghayati ayat ini, dia tadabbur ayat ini, sehinggalah waktu dia jadi khalifah, dia terlupa nak simpan duit kepada anak-anak dia. Anak dia kecil. Waktu dekat dia nak mati, dekat dengan Umar nak mati. Umar ni mati awal, mati muda. Dia mengata 2 tahun je, tapi pemerintah dia cukup adil. Sebab tu kita kata merintah berapa 2 tahun ke berapa bulan ke, kita boleh tengok adil tak adil sudah cukup nilai. Umar bin Aziz 2 tahun je merintah, alhamdulillah orang nampak keadilan dia. Bila dia dalam keadaan sakit nak mati, ala firashil maut, orang mari bisik dia, Umar, haula ibanu, anak-anakmu kecil-kecil tu, katanya wa kanu isnai asyara, 12 orang anak dia masih kecil. Ala tusilahum bi syai' fa innahum fuqara. Umar, muni khalifah, tak ada ke wasiat untuk kamu tinggalkan kepada anakmu, mereka ni masih kecil. Mintalah apa-apa, bantuan ke apa benda, harta, pencen-pencen ke. Faqal Umar kata apa? Dia baca ayat ni. Dia baca ayat inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin. Allah pelindungku, Allah yang melindungkan Al-Quran ini sebagai pelindungku, penjagaku, waliku, dan dia akan jaga orang-orang yang soleh. Umar kata apa? Wallahi la u'tihum haqqa ahadin. Aku tak beri apa-apa kepada mereka. Aku tinggal pendidikan, aku dah didik anak-anak aku tak tinggal apa. Wahum baina rajulaini, anak aku di antara 2 kumpulan. Imma salih, kalau anak aku salih, dia baik, dia juru, dia wara', fallahu yatawalla salihin, Allah akan jaga orang yang salih. Dia baca ayat Quran ni. Dia tadabbur ayat ni, dia kata fallahu yatawalla salihin, Allah akan jaga orang yang salih. Wa amma ghaira zalik, kalau anak aku na'udzubillah tak baik, fama kuntu la u'inahu ala fisqihi, aku tak tinggal harta supaya menjadi ruang untuk mereka jadi tak baik. La, ada. La ubali fi ayyi wadin halak, aku tak kiralah di mana keadaan aku nak mati hari ini, yang penting aku mati dengan husnul khatimah. Wala ada, aku tidak tinggal kepada anak-anak aku al harta-harta yang boleh membantu mereka maksiat kepada Allah ketika aku dalam kubur. Harta aku diguna untuk maksiat, jadi aku ada share juga. Summa stada'a auladahu, dia kata aku tak tinggal apa. Manakala anak aku ni soleh, Allah akan jaga dia. Kalau anak aku tak baik, aku tak tinggal harta untuk mereka berjoli. Na'udzubillah min ghadabillah. Summa stada'a auladahu, dia panggil anak-anak dia, fawadda'ahum wa azzahum wa awsahum bihadzal kalam. Dia panggil anak dia salam. Dia pun nasihat pada anak dia, aku tak, abah nak mati dah, tak tinggal harta, mu jadilah orang soleh, Allah jaga kamu. Sudah dia ceramah, sudah dia tazkirah pada anak dia, qala insarifu asamakumullah wa ahsanal khilafata alaikum,
pergilah anak-anak, pergilah nak gimana, Allah Ta'ala jaga kamu, Allah Ta'ala akan beri pengganti untuk jaga kamu orang yang lebih baik. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, Umar bin Aziz tinggal anak yang kecil, dalam keadaan dia sedang gawat, sakit, dia kata, dia serahlah anak dia ni kepada Allah. Apa jadi keputusan? Fakata di ahli sejarah, falaqad ra'ayna ba'da auladi Umar. Selepas daripada lama Umar mati, kami tengok anak-anak Umar bin Abdul Aziz yahmilu ala samanina farasan fi sabilillah. Ada 80 anak cucu dia tu, 80 ekor kuda, mereka berperang pada jalan Allah. Sebahagian daripada anak Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah lain pula, yang telah meninggalkan pusaka kepada anak mereka, harta-harta yang banyak. Harta banyak waktu dia mati, tapi anak dia tak pandai mengurus. Ya ta'ata wa yas'alu, duk minta dengan anak Umar bin Abdul Aziz. Waris dia belaka, pupu-pupu dia itu. Maka oleh kerana Umar tinggal anak dia kepada Allah, Sulaiman tinggal anak dia dengan harta-harta yang banyak, maka harta itu hilang, yang tinggalnya Allah yang menjaga. Allahu Akbar. Jadi Umar rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu telah melaksanakan tugas dia, iaitulah menyerahkan anak dia kepada Allah. Ya anakku, kalau kamu saleh, fallahu yatawalla salihin. Allahumma ja'alna wa auladana minas salihin. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, cucu kami daripada orang yang saleh, sehingga ia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita berada dalam kubur, berada di mana saja, Allah Ta'ala yang jaga anak-anak cucu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi setakat itu dulu tazkirah kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada lain masa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.